sejahtera saya ucapkan kepada Puan Ardia selaku pensyarah bagi subjek ini. Pada hari ini, saya serta ahli-ahli kumpulan 4 yang terdiri daripada Leticia, Syahikmah, Emi Anik, dan juga Siti Norajaika akan membentangkan peristilahan bahasa Melayu. Definisi istilah. Istilah bermaksud kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat dalam sesuatu bidang ilmu atau profesional. Sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya. Dengan itu, dapat diberikan definisi yang tetap tanpa berlaku ketaksaan makna. Seterusnya, tata istilah. Menurut Nawal Hanim 2007, tata istilah ialah satu peraturan untuk membentuk istilah. Ini termasuk kumpulan istilah yang dihasilkannya. Dengan kata lain, tata istilah merupakan kumpulan istilah bagi satu-satu bidang tertentu yang dibentuk menurut peraturan-peraturan yang ada. Contohnya, tata sila matematik bermakna kumpulan istilah matematik yang ada telah dibentuk berdasarkan sistem tertentu. Oke, saya akan teruskan dengan pembentangan tentang tata nama. Tata nama ini ialah sesuatu dalam sesuatu bidang ilmu. Jadi, dia memerlukan label. Bukan semua yang akan memerlukan label, tapi untuk hal-hal yang tertentu. Contohnya sama ada dalam bentuk yang bernyawa ataupun tidak bernyawa. Jadi, menurut pedoman umum pembentukan istilah ataupun PUPI, tata nama ialah suatu kumpulan nama khusus yang disusun mengikut peraturan dalam bidang ilmu tertentu. Antara contohnya, label bagi tumbuhan, haiwan, kendaraan, manusia, dan sebagainya. Salah satu contoh seperti kendaraan, kita ambil kendaraan ada banyak jenis. Tapi dalam contohnya kendaraan ada motosikal, ada kereta api, tapi dia termasuk dalam golongan kendaraan. Jadi label yang disebut label adalah kereta, semua itu adalah label kendaraan. Nah, kalau contohnya dari segi haiwan, kita ada serangga, contoh kita ada mamalia. Serangga kita ada macam lebah, apalagi rama-rama, itu termasuk dalam serangga. Jadi label maksudnya kita guna itu dalam satu golongan atau kelompok dalam satu golongan. Jadi setiap label-label yang disusun itu kita panggil sebagai tata nama. Seterusnya, kita akan membahaskan berkaitan dengan istilah khusus dan umum peristilahan bahasa Melayu. Pertama sekali, yaitu istilah khusus. Istilah ini merupakan kata-kata yang penggunaannya dan maknanya kepada bidang tertentu. Manakala, bagi konteks umum pula, ianya berkaitan dengan kata-kata biasa dalam bahasa dan digunakan dengan kerap oleh masyarakat pengguna bahasa dan penggunaannya itu tersebar melalui media massa. Contohnya, perkataan takwa. Perkataan takwa ini digunakan dalam bidang keagamaan Islam, tetapi sekarang ini kata berkenaan sudah digunakan secara umum dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Demikian juga dengan kata belanjawan yang pada mulanya ialah istilah khusus yang digunakan dalam bidang ekonomi, tetapi sekarang digunakan secara am, bahkan dalam perbualan antara juru jual dengan pembeli. Oke, baiklah, seterusnya kita masuk kepada morfem peristilahan. Morfem peristilahan ini ialah kata akar dan imbuhan yang digunakan dalam pembentukan istilah. Terdapat 3 proses pembentukan istilah. Yang kita dapat lihat dalam slide ini ialah yang pertama pengimbuhan, kedua penggandaan, dan yang ketiga penggabungan. Saya akan terangkan satu persatu mengenai proses peristilahan ini. Pertama ialah pengimbuhan kata. Pengimbuhan kata ini ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Maksudnya di sini ialah ada kata dasar tambah imbuhan dan akan menjadi satu kata terbitan, iaitu membawa satu makna yang berbeza. Terdapat 4 jenis imbuhan, iaitu yang pertama imbuhan awalan, apitan, akhiran dan juga sisipan. Berikut merupakan contoh-contoh bagi setiap imbuhan, yaitu mereka akan berubah mengikut imbuhan yang diimbukan. Contohnya sama ada
kata nama, kata kerja ataupun kata adjektif. Okey, baiklah, mari kita lihat satu persatu iaitu dari segi imbuhan hawalan. Contohnya lukis menjadi pelukis apabila diimbukan dengan imbuhan pe, iaitu akan membentuk satu kata nama. Dan apabila dia menerima imbuhan melukis, dia akan menjadi kata kerja. Seterusnya bagi imbuhan akhiran pula kita dapat lihat lukis akan menjadi lukisan, iaitu sebuah kata nama juga. Pakai, pakaian. Seterusnya ialah bagi imbuhan sisipan, kita dapat lihat gilang apabila diimbukan dengan imbuhan sisipan akan menjadi gemilang. Kangkang akan menjadi kelangkang apabila diimbukan dengan imbuhan sisipan Bagi imbuhan apitan pula kita dapat lihat dalam slide, iaitu tunjuk akan menjadi pertunjukan. Sah dan mengesahkan apabila diimbukan dengan apitan meng dan kan. Oke, baiklah, seterusnya saya akan bincangkan slide yang seterusnya tentang penggabungan kata. Penggabungan kata ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar ataupun yang lebih tapi membawa maksud yang tertentu. Oke, kata majmuk. Terdapat kata majmuk yang diejak terpisah dan ada yang bertindak sebagai satu unit. Tapi ada juga kata majmuk yang diejak secara bercantum tapi jumlahnya hanya sedikit. Oke, kata majmuk yang diejak terpisah kita selalu tahu. Contohnya ialah kereta api, jalan raya, lesu ada bola sepak, buah hati, ataupun jam tangan. Itu antara contoh-contohnya. Manakala bagi kata majmuk yang bercantum, kita selalu panggil sebagai kata majmuk mantap. Contohnya antara bangsa, setiausaha, jawatan, kuasa, dan matahari. Jadi maksudnya di sini dua kata dasar. Contohnya kereta adalah membawa maksud yang lain, api membawa maksud yang lain. Tapi apabila digabungkan kereta api yang menjadi membawa maksud lain lagi tapi satu maksud sahaja. Dia tidak mengambil maksud kereta dan api tersebut. Itu adalah contohnya. Oke, saja pembentangan daripada kami semua. Sekian dan terima kasih.